warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Besar, apa khabar? Waalaikumsalam Ustaz Nizam, khabar baik, sihat, Alhamdulillah. Ustaz macam mana, apa khabar? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Tuan. Moga Ustaz dalam keadaan sihat, sejahtera dan dalam keadaan Amin. gembira, ceria walaupun kita kini berada dalam tempoh PKP. Betul Tuan. Sihat, Sama-sama Allah, kita sama-sama jaga kita insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Tuan, rentetan daripada perbualan kita malam tadi mengenai satu isu yang telah saya utarakan, iaitu cara-cara ataupun kaedah kaedah yang difikirkan perlu untuk lebih menarik murid-murid kita, murid-murid SK Pancing Utara ataupun Sespura untuk menyertai PDPR secara dalam talian. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sekolah kita buat secara dalam talian, luar talian, dua option yang digunakan. Pun begitu Tuan, kalau kita lihat statistik menunjukkan bahawa penyertaan murid-murid kita Tuan dalam PDPR secara online ni masih lagi rendah, tidak mencapai target yang kita inginkan. Macam mana pandangan Tuan tu? Okey, pertamanya terima kasihlah kepada Ustaz Nizam atas cakna dan prihatin dan rasa tanggungjawab selaku PK pentadbiran yang sudi menghubungi cikgu, sudi bersemuka walaupun secara maya untuk kita bincangkan tentang pelaksanaan PDPR sekolah kita, terutamanya secara online lah. Jadi sebelum tu cikgu selaku guru besar, ketua jabatan di Sekolah Kebangsaan Fedah Sungai Pancing Utara ataupun Sespura ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustaz selaku PK pentadbiran atas kerja buat, komitmen penuh yang dapat handle pelaksanaan PDPR 3.0 yang bermula pada 17 Mei sehinggalah 28 Mei selama 9 hari lah. Jadi hasil daripada pemantauan cikgu dalam grup, untuk maklumat cikgu memang ada dalam grup kelas, setiap kelas daripada tahun 1 hingga tahun 6, grup prasekolah, grup pendidikan khas. Jadi daripada situ cikgu dapat sedikit makluman lah daripada pemantauan cikgu. Semua guru sekolah kita telah memberikan komitmen penuh 100% dalam melaksanakan PDPR. Sama ada dari segi pelaksanaan, pengajaran, dari segi pengisian link, PPDR, Jabatan Pendidikan Negeri Pilihan yang telah disediakan oleh pihak atasan dan juga link yang disediakan di peringkat sekolah sendiri yang telah dibuat, dihandle oleh Ustaz Ahmad Nizam sendirilah. Jadi terima kasih pada Ustaz Nizam atas cakna dan prihatin dan rasa tanggungjawab tersebut. Tahniah. Sama-sama Tuan. Murid kita, tanggungjawab kita insya-Allah Tuan. Ke arah kecemerlangan Sespura insya-Allah Tuan. Tapi Tuan, terima kasih juga saya buat Tuan atas perkongsian maklumat ataupun slide tentang cara-cara ataupun kaedah dan juga strategi untuk meningkatkan penglibatan murid kita dalam PDPR khususnya secara online. Cuma Tuan, slide tersebut yang Tuan telah kongsikan pada pagi tadi, saya perlukan lebih penjelasan lagi lah tentang slide tersebut. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi berkaitan dengan slide yang cikgu hantar pada Ustaz itu, Ustaz harap dapat baca dan hayati dan boleh disampaikan kepada rakan-rakan guru lah, terutamanya ketua panitia sebagai middle leader team dan juga guru, macam mana cara dan kaedah untuk kita tingkatkan kehadiran murid dalam PDPR secara online. Seperti yang kita tahulah dan kita tak nafikan, yang PDPR secara online ni memang akan menimbulkan sedikit masalah, terutamanya di segi murid-murid sendirilah, terutamanya mereka sendiri terpaksa berkongsi peranti, sama ada handphone ataupun tablet
dengan ibu bapa mereka, dan juga dari segi akses internet lah. Terutama kita di Pantai Utara, murid-murid kita ni di kawasan Faedah memang dari segi akses internet tu memang agak slow lah. Okay. Jadi berkaitan dengan cara dan kaedah untuk meningkatkan kehadiran murid tadi, sebenarnya slide yang cikgu beri itu objektifnya ialah sebagai panduan kepada ketua panitia dan guru-guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Kita kena ada perancangan yang teliti. Perancangan yang gitu macam mana cara kita nak laksanakan PDPR supaya PDPR kita laksanakan itu tidak kata pergi ke tempat lain. Biar betul-betul tepat dan fokus. Di samping itu, untuk membolehkan murid mengikuti PDPR secara optimal. Jadi itu antara objektif yang ada dalam slide yang cikgu nak sampaikan lah. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ustaz tentang cara dan kaedah tu, ada berapa cara dan kaedah Ustaz. Jadi yang pertama, silakan tuan. Okey, yang pertama, cuba kita sama-sama fahami. Okey. Ya. Ya saya. Untuk PDPR secara online, kita kena fokus pada satu konsep saja dalam satu masa. Masa PDPR tu, kita hanya beri satu konsep saja. Jangan kita beri lebih 2 ataupun 3 konsep yang diajar. Sebab jika kita beri lebih, murid jadi kurang bermotivasi. Jadi kena fokus pada satu konsep saja. Yang keduanya, betul tuan. Saya setuju. Yang keduanya dari segi ekspresi diri guru sendiri. Jadi guru bila kita nak buat PDPR secara online, sebab murid akan dapat tengok kita sepenuhnya dari segi wajah kita, dari segi body language kita. Jadi cikgu kena tunjukkan wajah mereka supaya murid-murid nampak. Dan juga penggunaan audio tu biarlah yang orang kata jelas, terang, murid dapat dengar suara kita, sebab kita yang memberikan pengajaran pada murid. Walaupun kita nak ada 2 hala, dari segi pengajaran ni mesti kita kena ada 2 hala lah. Jadi di sini murid-murid akan dapat tengok kita punya personality dari segi pakaian kita, dari segi penampilan kita, perwatakan kita. Jadi kita kena tunjuk ekspresi diri yang meyakinkan, yang confident kepada diri kita, dan murid pun akan rasa lebih bermotivasi. Tengok cikgu smart je, cikgu handsome je pagi ni kan. Jadi dia walaupun di rumah tuan walaupun di rumah kena kena pakai smart jangan sekali. Kalau boleh pakai tie nak mengajar tak apa. Pakai tie, pakai blazer. Biar muka tu atas blazer kan black kat bawah tak apa yang penting atas lawa smart insya-Allah. Okay, silakan tuan. Jangan tunjuk muka kelabu asak je, bau-bau tidur. Terus nak beri PDPR secara online. Tak betul, tak tepat lah macam tu Ustaz. Okey. Mana nak semangat murid-murid kita kan. Okey. Seterusnya, guru-guru perlu menyelitkan aktiviti yang menyeronokkan semasa PDPR. Okey, dan jadikan rutin. Jadikan benda ni amalan kita untuk dan kebiasaan untuk menyelitkan aktiviti menyeronokkan. Contohnya PDPR kita 5 minit pertama tu kita mesti buat aktiviti yang menyeronokkan. Sebab kita nak target murid kita. Biar mereka berminat. Betul. Kita kena buat aktiviti scavenger hunt, tahukah anda, ataupun kita boleh buat teka-teki. Kita boleh buat teka-teki. Murid ni kalau kita sebut dia teka-teki, dia cikgu. Kenapa cikgu teka-teki? Saya nak jawab. Murid teruja bergabung lah murid jadi memang teruja betul lah. Dan ternanti-nanti. Jadi sediakan hadiah pula tuan di situ. Sediakan hadiah pula. Mana memang mereka akan join lah Ustaz. Okey. Dan seterusnya yang keempat. Jangan lupa kita sentiasa kena beri dorongan. Dorongan untuk murid sentiasa bercakap dan bertanya soalan. Jangan kita je sahala. Kita nak 2 hala. Kita tanya murid jawab. Ataupun murid tanya, kita cuba jawab. Dan jangan sekat. Kita jangan sekali sekat untuk murid bertanya soalan. Biar mereka beri pendapat. Mereka nak beri pendapat, kita dengar. Jangan kita cepat nak potong. Dan elakkan kita beri komen yang
menyebabkan murid kita jadi down. Komen kita tu komen yang menyebabkan dia jadi pasif. Dia jadi down, dia jadi tak seronok lah. Sebaliknya kita kena beri mereka bebas bertanya. Apa saja soalan, kita sedia menjawabnya. Dan jangan sesekali mengkritik murid tersebut. Kalau kita kritik murid tersebut, dia secara sendiri dia akan down sebab mungkin dia akan rasa malu dengan rakan-rakan dia yang join PDP secara online masa tersebut. Okay, di sini Tuan, kita maafkan saya Tuan. Ada orang murid bercakap ni, kita boleh terapkan elemen PAK 21 dah ni. Maksudnya berpusat, lebih berpusatkan murid walaupun dalam online Kita kena student center tu ada. Student center student center. Betul Tuan. Okey Tuan. Seterusnya yang kelima lah Ustaz. Kita beri murid ruang untuk bertanya tentang tugasan yang kita berikan. Maksudnya bila cikgu dah mengajar dan akhir sekali akan memberi tugasan untuk dibuat di rumah. Ya saya. Kita beri ruang dia bertanya. Kalau sebab bukan murid semua faham apa yang kita beri tugasan tu. Jadi yang murid yang mungkin agak lemah, kumpulan yang lemah, mereka akan bertanya. Jadi kita jangan cepat fed up. Kita jangan jadi cepat bosan. Kita kena relax, kita kena tenang dan biarkan murid tersebut bertanya soalan walaupun soalan tu soalan yang sama dan berulang kali. Jadi kita kalau cikgu yang orang kata cepat jenis yang panah barat tu kena relax, kena sleep. Kena relax. InsyaAllah kita kena layan murid kita biar mereka ni dekat dengan kita. Okey macam tu Ustaz. Dan apa salahnya murid kita tanggungjawab kita kan, insyaAllah Tuan. Betul. Yang mana yang saya sebut tadi, murid dekat dengan kita tu ada juga dalam antara cara dan kaedah ni. Jadi kita kena jadikan kita ni lebih mesra Ustaz. Lebih mesra dengan murid, cuba lebih dekat, rapat dengan hati murid. Kita kena tackle, kita kena pandang. Tackle mereka ni macam mana? Tarik mereka ni, kalau kita nak tarik mereka dalam PDP online, kita kena pandang tackle lah hati anak murid kita. Cuba share. Betul, kena selami mereka, share dengan mereka kan. Betul. Kalau kita ajar tajuk hobi lah misalnya, kita minta mereka share tentang hobi mereka. Apa kegemaran mereka. Jadi kita seolah kita beri sokongan padu pada hobi dan kegemaran mereka. Jadi kita ambil berat keadaan mereka. Barulah mereka akan berminat untuk join PDPR secara online di masa seterusnya. Untuk macam mereka akan tunjuk minggu depan ada pula subjek ni. Contohnya subjek bahasa Inggeris ataupun matematik. Minggu depan nak join lah. Jadi murid dia dah nanti dengan PDPR yang kita akan jalankan. Okey. Jadi kita tunjukkan juga pada murid yang cikgu ini sebenarnya cikgu amat bersempati dengan murid-murid yang terpaksa berkongsi peranti dengan ibu bapa. Tidak ada akses internet. Cikgu faham murid-murid berada di kawasan Fedah dan mak ayah pun terpaksa bekerja. Kadang jadi ibu bapa pun penting juga dengan handphone mereka terpaksa bawa untuk mereka uruskan tentang pekerjaan mereka. Tetapi ada ibu bapa yang sanggup berkorban untuk tinggalkan peranti mereka kepada anak mereka demi pelajaran dan pendidikan anak-anak mereka. Macam tu Ustaz. Betul. Saya setuju, amat setuju dengan apa yang diperkatakan. Betul. Dan seterusnya kita kena beri peluang kepada murid kita untuk memilih satu daripada dua tajuk ataupun tiga tajuk itu. Kalau kita tak perlu beri banyak, kita beri satu tajuk untuk dia siapkan dan mereka pilih tugasan secara mereka nak buat individu ke ataupun buat study group ke, berkumpulan ada 2, 3, 4 orang. Jadi kita beri mereka pilihan untuk mereka pilih sendiri. Sebab kalau kita tetapkan tajuk yang mereka nak buat, mereka rasa macam terkongkong, mereka rasa macam tak boleh nak fokus betul-betul. Tapi kalau kita bagi tajuk pilihan mereka, mereka lebih happy, mereka lebih ceria, mereka akan lebih committed untuk membuat tajuk yang mereka pilih sendiri. Macam tu Ustaz. Begitu Tuan. Ada komen, ada respon Ustaz tentang perkara ni, tentang pemilihan tajuk apa semua ni? Saya amat setuju dengan kaedah yang Tuan sampaikan ni.
Dan antara Ya. kaedah yang terakhir ni itu kita beri peluang murid untuk pilih satu daripada dua tajuk. Contohnya cikgu beri mungkin dua tugasan. Kalau murid tersebut dapat buat satu tugasan pun kira okey lah kan. Sebab murid mungkin waktu pagi terlibat dengan, kalau kita tengok jadual sekolah kita ada 2 subjek, ada 4 subjek sehari. Jadi petang ada lagi subjek sekolah agama 2 ke 3 subjek. Jadi walaupun murid kita mungkinlah tak sempat nak siapkan kerja yang rumah, mungkin kita bagi 2 muka surat, jadi 1 muka surat pun kita kira okey lah kita beri galakan, beri mereka peluang. Saya setuju tuan. Okey, silakan tuan. Okey, apa ni, okey, tu antara apa ni cadangan, apa ni langkah ataupun cara kaedah untuk kita meningkatkan kehadiran lah. Okey, ada satu lagi Ustaz. Ada satu lagi ya, saya cikgu. Okey, ni mungkin antara langkah yang terakhir lah. Jangan lupa kita kena beri pujian pada murid kita. Jadi kita kena puji. Jadi rasanya pujian ni bukannya kita orang kata membazir tenaga ke, kita tak menggunakan sumber keuangan pun. Setakat pujian, lisan daripada mulut kita. Jadi kita kena beri pujian untuk memberi murid kita semangat. Kalau mereka buat salah, buat silap, jangan kita terus hentam mereka. Sebabnya kita puji. Okey, dah buat yang terbaik, dah bagi contoh jawapan, tapi mungkin ada sedikit kesilapan. Sila betulkan. Apa pun cikgu puji di atas keberanian dan semangat kamu untuk belajar, kan? Okey. Satu lagi kita kena akui lah. Kita kena beri galakan. Okey. Mungkin dari segi galakan ni, kita orang kata sentiasa beri galakan supaya mereka sentiasa bersikap positif. Contohnya kita beri penghargaan kepada mereka, sentiasa masuk kelas dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa beri pujian dan galakan. Okey. Itu daripada cikgu lah. Okay. Bersetuju dah dengan langkah-langkah kaedah yang Tuan Guru Besar terangkan kepada saya ni. Tapi di samping itu tuan dalam banyak-banyak ni izinkan dalam slide ni saya ada tambah satu okay, Ustaz ada nak bagi mungkin ada kaedah cara jugalah untuk meningkatkan kehadiran. Silakan Ustaz. Silakan. Saya memang cikgu memang orang kata mengalu-alukan jika ada apa lagi langkah kaedah yang kita nak cara nak tarik murid minat dalam kehadiran PDPR secara online. Silakan Ustaz. Ada ya saya. Kesinambungan daripada perkara yang ke-9 iaitu puji, beri semangat bila murid silap ni. Okey, murid kita biasanya sekolah rendah sebagaimana yang kita sedia maklum, murid kita ni suka dipuji, suka digalakan. Dan di samping itu juga satu lagi perkara yang boleh mendorong mereka ni untuk menyertai PDPR ataupun kita buat sebarang kuis ialah tuan, bagi saya lah kan, kita beri ganjaran. Mungkin kita boleh bagi sagu hati dalam bentuk alat tulis walaupun batang, kan? Mungkin kita boleh alat tulis, mungkin kita boleh beri buku tulis, kan? Buku tulis. Kita boleh sediakan tentang perkara tu. Walaupun benda tu mungkin tidak bernilai tinggi, tapi bagi murid-murid, hadiah ni bagi mereka satu perkara yang sangat mereka suka dan gemari. Jadi memang betul. Sangat bernilai di sisi mereka. Cikgu sendiri pun boleh sponsor tentang hadiah-hadiah. Alhamdulillah, amin. Allah rezeki panjang, masya-Allah tuan. Tak masalah. Sama-sama kita untuk kebaikan anak Allah, murid untuk kebaikan menjadi murid kita, insya-Allah. Okey, di samping itu juga yang terakhir tuan saya rasa kita kena tegaskan kepada guru kita juga, di samping pelaksanaan PAK 21 kita juga kena terapkan kemahiran berfikir aras tinggi lah dalam pengajaran guru-guru kita. Betul kita kena utamakan. Kena utamakan saranan dan seruan pihak kementerian lah, insya-Allah tuan. Okey, rasanya cukuplah sampai di sini tuan. Panjang lebar kita perjumpaan kita, pementoran dan bimbingan kita. Dan akhir sekali daripada saya lah selaku guru perongkanan pentadbiran Sespura, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih lah kepada
Yang Berusaha Tuan Guru Besar